Hai murid-murid, bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi siri pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4, dan kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam asas pengatur caraan, dan kita akan membincangkan tentang algoritma, pseudocode, dan carta alir. Standar kandungan, asas pengatur caraan. Standar pembelajaran menyatakan maksud pengatur caraan dan kegunaan atur cara dalam perkakasan harian, mengenal pasti algoritma yaitu pseudocode dan carta alir, menulis pseudocode dan melukis carta alir struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas, dan menghuraikan satu masalah menggunakan pseudocode dan carta alir. Mari kita lihat nota di dalam buku teks kita. Algoritma, pseudocode, dan carta alir. Dalam pengatur caraan, kita perlu memahami algoritma, pseudocode, dan carta alir. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Kata si ayah, "Runai, ayah belikan pisang goreng. Boleh kamu tolong buatkan TO?" Runai menjawab, "Bagaimanakah cara menyediakan TO, Ibu?" Dan ibu menjawab, "Mari ibu tunjukkan cara membuat TO." Berdasarkan situasi yang kita telah baca sebentar tadi, kita perlu melihat apakah langkah-langkah dalam melaksanakan tugasan tersebut. Ini dipanggil sebagai algoritma. Algoritma boleh dijelaskan melalui pseudocode atau carta alir. Sebagai contoh, untuk situasi ini kita perlu menyatakan langkah-langkah menyediakan TO. Mula-mula, masukkan air ke dalam cerek elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian, tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Kemudian masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan TO ke dalam cawan dan hidangkan. Menggunakan algoritma yang kita telah baca sebentar tadi, kita akan menghasilkan pseudocode. Pseudocode ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Sebagai contoh, untuk memulakan sesuatu pseudocode, kita akan menggunakan perkataan mula. Langkah yang pertama, masukkan air ke dalam cerek elektrik. Yang seterusnya adalah proses, yaitu panaskan air sehingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Kemudian keluarkan uncang teh. Masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan TO ke dalam cawan, dan setelah itu kita akan tamatkan dengan menggunakan perkataan tamat. Ingat, di dalam pseudocode kita harus mulakan dengan perkataan mula dan tamatkan dengan perkataan tamat. Seterusnya, carta alir. Carta alir ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Simbol dalam carta alir dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Contohnya, seperti pseudocode tadi, kita akan mulakan dengan perkataan mula. Perkataan mula ini kita akan masukkan ke dalam suatu bentuk segi empat yang mempunyai sudut yang melengkung. Langkah yang seterusnya, masukkan air ke dalam cerek elektrik. Tindakan masukkan akan menggunakan bentuk segi empat selari seperti yang ditunjukkan. Kemudian,
Panaskan air sehingga mendidih. Panaskan merupakan suatu aktiviti ataupun proses, dan ini menggunakan bentuk segi empat tepat. Langkah seterusnya ialah tuangkan air panas ke dalam teko. Tuangkan adalah sama dengan aktiviti masukkan. Kita menggunakan bentuk segi empat selari. Begitu juga dengan langkah yang seterusnya. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, kita akan menggunakan bentuk segi empat selari. Yang seterusnya, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna terang kekuningan. Ini merupakan aktiviti ataupun proses. Oleh itu, kita akan menggunakan bentuk segi empat tepat. Langkah yang seterusnya ialah keluarkan uncang teh. Ini merupakan aktiviti mengeluarkan. Oleh itu, kita menggunakan bentuk segi empat selari. Langkah yang seterusnya, masukkan gula. Kita akan menggunakan bentuk segi empat selari untuk tindakan ini. Yang seterusnya adalah tindakan ataupun proses, yaitu kacau gula sehingga larut. Kita menggunakan bentuk segi empat tepat. Langkah yang terakhir, tuangkan TO ke dalam cawan. Ini adalah tindakan yang sama seperti mengeluarkan. Oleh itu, kita menggunakan bentuk segi empat selari. Untuk menamatkan carta alir ini, kita akan menggunakan perkataan tamat. Dan kita menggunakan bentuk segi empat tepat yang mempunyai bucu yang melengkung. Sekarang kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Menulis sudokod dan carta alir berdasarkan situasi. Sudokod dan carta alir boleh ditulis berdasarkan situasi. Mari kita baca situasi berikut sebelum menulis sudokod dan carta alir. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu dia memakai baju sekolah dan menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Apabila kita menulis sudokod, kita akan mulakan dengan perkataan mula. Perhatikan tindakan yang pertama. Arif bangun. Jadi, aktiviti yang ditulis adalah bangun daripada tidur. Yang seterusnya, dia membersihkan dirinya. Langkah seterusnya, dia memakai baju sekolah, dan setelah itu dia menunaikan sholat subuh berjamaah. Langkah yang seterusnya ialah dia bersarapan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian dia pergi ke sekolah dengan basikal. Setelah situasi ini telah selesai, kita akan menutup sudokod ini dengan perkataan tamat. Mari kita ulang sekali lagi maksud simbol bagi carta alir yang kita telah pelajari sebentar tadi. Bentuk segi empat tepat yang mempunyai bucu yang melengkung adalah untuk fungsi mula dan tamat. Ini adalah bagi memulakan dan menamatkan sesuatu aktiviti. Bentuk segi empat tepat pula adalah untuk proses ataupun aktiviti yang dijalankan. Segi empat selari adalah untuk input ataupun output. Seperti dalam situasi sebentar tadi, kita gunakan apabila melibatkan aktiviti memasukkan atau mengeluarkan. Dan yang terakhir ialah anak panah. Anak panah adalah untuk menunjukkan aliran aktiviti. Berdasarkan sudokod yang kita telah buat sebentar tadi, kita akan menghasilkan carta alir seperti yang ditunjukkan di sini. Untuk memulakan dan menamatkan, kita menggunakan simbol geometri segi empat tepat yang mempunyai bucu yang melengkung. Yang pertama,
mula. Langkah yang pertama ialah bangun daripada tidur. Ini adalah proses ataupun activity. Oleh itu, kita menggunakan bentuk segi 4 tepat. Activity yang seterusnya ialah bersihkan diri. Kita menggunakan bentuk segi 4 tepat. Langkah yang seterusnya ialah pakai baju sekolah. Juga menggunakan bentuk segi 4 tepat. Aktiviti yang seterusnya ialah sholat subuh berjamaah. Ini juga kita menggunakan segi 4 tepat. Langkah yang seterusnya, sarapan bersama-sama dengan keluarga. Ini juga kita menggunakan segi 4 tepat. Dan yang terakhir, pergi ke sekolah dengan basikal. Ini juga kita menggunakan segi 4 tepat. Dan untuk mengakhiri carta alir ini, kita akan menulis perkataan tamat dan menggunakan bentuk segi 4 tepat yang mempunyai bucu yang melengkung. Perhatikan tidak ada sebarang aktiviti memasukkan atau mengeluarkan di dalam situasi ini. Oleh itu, kita tidak perlu menggunakan bentuk segi 4 selari. Sekarang mari kita buat aktiviti di dalam buku kerja kita di muka surat 62 dan 63. Mari kita mulakan. Antara yang berikut, manakah algoritma, pseudocode, atau carta alir? Yang pertama, kita melihat langkah-langkah bagaimana membuat kopi panas. Bagi membedakan algoritma dengan pseudocode, algoritma tidak menggunakan perkataan mula untuk memulakan situasi dan menamatkan dengan perkataan tamat. Oleh itu, yang pertama ini adalah algoritma. Yang kedua, kita dapat melihat dengan jelas langkah dimulakan dengan perkataan mula dan ditamatkan dengan perkataan tamat. Maka ini adalah pseudocode. Yang ketiga adalah carta alir, karena kita dapat melihat dengan jelas raja yang ditunjukkan adalah carta alir. Muka surat yang seterusnya. Lengkapkan pseudocode berikut berdasarkan algoritma yang diberikan dan lukiskan carta alirnya. Kita perhatikan algoritma yang diberikan di sini. Naik ke tingkat 5 menaiki lift. Ahmad menunggu pintu lift terbuka. Dia masuk ke dalam lift setelah pintu lift terbuka. Kemudian Ahmad menekan butang menutup pintu lift. Seterusnya dia menekan butang nomor 5. Lift bergerak naik ke tingkat 5. Lift berhenti setelah tiba di tingkat 5. Pintu lift terbuka dan Ahmad pun keluar. Sekarang mari kita hasilkan pseudocode berdasarkan algoritma yang diberikan. Abaikan nomor yang diberikan karena kita akan menggunakan lebih daripada ruangan yang disediakan. Untuk memulakan pseudocode, kita akan menaip mula. Aktiviti yang seterusnya ialah menunggu pintu lift terbuka. Kemudian pintu lift terbuka. Seterusnya masuk ke dalam lift. Yang seterusnya tekan butang tutup. Kemudian tekan butang nomor 5. Kemudian bergerak naik ke atas dan sampai di tingkat 5. Pintu lift terbuka dan keluar dari lift. Dan kita akan tamatkan pseudocode dengan perkataan tamat. Dengan menggunakan pseudocode yang kita telah hasilkan, kita akan menyediakan carta alir. Sekali lagi, abaikan nomor yang diberikan karena kita akan menggunakan simbol ataupun bentuk untuk menghasilkan carta alir. Seperti yang kita telah pelajari, carta alir harus dimulakan dengan perkataan mula dan ditamatkan dengan perkataan tamat. Dan kedua-dua perkataan ini ditulis di dalam bentuk segi 4 tepat yang mempunyai bucu yang melengkung.
Selepas mula, kita akan melakukan activity yang pertama, yaitu tunggu di luar pintu. Ini adalah proses ataupun activity. Kita gunakan bentuk segi empat tepat. Seterusnya, pintu lift terbuka. Ini juga merupakan activity dan menggunakan segi empat tepat. Activity yang seterusnya ialah masuk ke dalam lift. Masuk menggunakan bentuk segi empat selari. Kemudian tekan butang tutup. Ini kita menggunakan bentuk segi empat tepat. Begitu juga apabila kita menekan butang 5. Seterusnya, lift bergerak naik ke atas. Ini juga merupakan suatu proses. Kita menggunakan bentuk segi empat tepat. Sampai ke tingkat 5, juga menggunakan bentuk segi empat tepat. Dan pintu lift terbuka juga menggunakan segi empat tepat. Kemudian kita akan keluar dari lift. Keluar menggunakan bentuk segi empat selari. Dan proses ini tamat apabila kita menggunakan perkataan tamat yang ditulis dalam bentuk segi empat tepat yang mempunyai bucu yang melengkung. Demikian saja pelajaran kita untuk kali ini. Semoga murid-murid telah memahami sedikit sebanyak berkaitan dan perbezaan di antara algoritma, pseudocode, dan carta aliran.